Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. So hari ini kita akan teruskan bab 3 iaitu kita akan teruskan dalam subtopik 3.2 iaitu hukum Kepler. Kita nak tengok siapa Kepler ni, apa sumbangan dia dalam bidang astronomi. Kepler merupakan, dia sebenarnya asal dia pembantu saja. Dia membantu kepada ahli astronomi nama dia Tycho Brahe. Tetapi dia ni mempunyai sifat yang rajin, yang berazam. So dia kaji data astronomi bos dia tadi selama lebih daripada 10 tahun. Dia kaji sebab dia dah tahu bos dia tadi tu. So akhir sekali selepas kajian yang lama itu, dia mengeluarkan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Dia huraikan 3 hukum berkaitan dengan planet yang mengelilingi matahari. Okey. Dia keluarkan 3 hukum. So hukum yang pertama ni dia senang saja. Dia kata bahawa orbit ni orbit bagi setiap planet adalah elips dan matahari berada di satu daripada fokus dia. Maksudnya dia kata bila matahari atau planet mengelilingi matahari ni, orbit mengelilingi matahari ni adalah berbentuk elips. So elips tu bentuk macam mana? Elips tu bentuk hampir bulat tetapi ia lebih macam telur lah, dia lebih lonjong macam tu. Itu bentuk elips. So dia kata hukum Kepler pertama kata orbit ataupun laluan planet ni mengelilingi matahari adalah berbentuk elips. Okey, planet-planet dalam sistem suria mempunyai orbit berbentuk elips. Rajah menunjukkan matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. So, paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Okey, kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Okey, paksi major dia adalah paksi X, paksi minor dia adalah paksi Y sebab dia berbentuk elips macam ni, lebar macam ni. So paksi major dia lagi besar, lagi panjang berbanding paksi minor paksi minor dia. So, oleh itu bentuk elips orbit planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. So, planet boleh dianggap mengelilingi gerakan membulat mengelilingi matahari walaupun dia berbentuk elips, tapi kita boleh anggap dia membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. So, jejari orbit ialah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Dia ambil purata untuk mencari jejari orbit. Itu hukum Kepler yang kedua. Walaupun itu hukum Kepler yang pertama mengatakan bahawa orbit berbentuk elips, tapi walaupun dia berbentuk elips, kita boleh anggap planet ni membuat gerakan membulat. So, hukum Kepler yang kedua pula. Okey. Perhatikan rajah 3.26 di sebelah. Sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B dan C ke D. Luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Okey, dia nak cakap walaupun kalau kita tengok jarak di antara A ke B ni lebih besar berbanding C ke D, tetapi masa yang diambil untuk A bergerak ke B adalah sama untuk masa yang diambil untuk planet tu bergerak dari C ke D. Dan luas kawasan sektor ni ada 2 sektor ni. Sektor di sini dengan sektor A dengan sektor B ni adalah sama. Luas A dengan luas B adalah sama. A sama dengan B. So, luas A dengan luas B adalah sama. Itu hukum Kepler kedua yang cakap ya. So, jarak AB adalah lebih besar. Kita nampak jarak A ke B ni adalah lebih besar daripada jarak C ke D. Hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan C ke D. Disebabkan jarak dia lebih besar, maksudnya masa yang diambil untuk A ke B itu lebih cepat berbanding C ke D. Sebab C ke D tu jaraknya lebih kecil, maka masa yang diambil tu lebih panjang. Okey, yang terakhir adalah yang paling complicated sikit sebab dia melibatkan rumus adalah hukum Kepler ketiga. Okey, hukum Kepler ketiga ni menyatakan bahawa
Kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. So ini hubungan dia. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. So, apa itu T? T adalah tempoh orbit planet. Apa itu R? R adalah jejari orbit. So, jejari orbit ni kena ingat ya. Dia mesti daripada pusat ke pusat. Dia mesti daripada pusat ke pusat. R. So, dia tak boleh ambil daripada permukaan ke permukaan. Dia mesti dari pusat ke pusat. So, tempoh orbit planet adalah berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan tempoh kuasa 2 adalah berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. Itu hukum Kepler ketiga. Okay. Daripada hukum Kepler ketiga juga, planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Itu kita boleh tahu lah, common sense. So maksudnya yang paling luar ni, Neptune ni adalah mempunyai tempoh yang paling panjang. Sebab lagi pun memang dia berkadar langsung dengan jejari. Jejari dia lagi besar. So bila jejari lagi besar, tempoh dia pun lagi panjang. So oleh yang demikian, planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Bumi ambil masa 365 hari. Mungkin Neptune ni dia ambil 1648 bulan. Bumi 12 bulan. Utarit yang kecil sekali ni dia ambil 0.2 tahun. Maksudnya dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Dalam 2 bulan lebih. So maksudnya lagi jauh daripada matahari, lagi lamalah tempoh ia akan mengorbit matahari dalam putaran yang lengkap. Okey, hukum Kepler ketiga juga, contoh kita bagi contoh. Sebagai contoh, bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap. Manakala planet Zuhal mengambil masa 2.5 tahun. Zuhal paling jauh, 2.5 tahun. Bukan bulan, sorry. Rajah 3.27 menunjukkan orbit dan tempoh orbit planet. Okay, daripada hukum Kepler ketiga juga, boleh dirumuskan menggunakan hukum kegerabiatan semester Newton dan konsep gerakan membulat. Okay, planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Okay, daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet. Okay. So, nanti yang ini cikgu akan rumuskan dalam next class. Okay, kita teruskan lagi. Okay. Perhatikan 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Okay, dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan. Dia dah hilang dah bentuk elips tadi tu. Sebab kita dah anggap awal-awal dia membentuk bulatan. Kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Kita sekarang nanti nak terbitkan formula, nak terbitkan hubungan ataupun kita terbitkan formula. Banyak dia punya kuantiti-kuantiti yang kita akan gunakan. So next class kita akan sambung macam mana kita nak terbitkan hukum Kepler ketiga ni menjadi satu hubungan antara beberapa kuantiti. So next class kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.